Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini adalah berkaitan dengan Microsoft Excel tutorial. Dan ini adalah video pertama atau video pengenalan berkaitan dengan Microsoft Excel ini. Umum mengetahui Microsoft Excel adalah aplikasi utama untuk penyimpanan dan pengolahan data dalam pelbagai bidang, dan keperluannya adalah seperti dalam accountant, penjualan, analisis data dan statistik, dan sebagainya. Tutorial pada kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel 365. Kepada anda yang menggunakan Microsoft Excel sebelum ini, kemungkinan tampilan-tampilan pada Microsoft Excel tersebut ada perbezaan sedikit. Namun tutorial ini boleh anda gunakan untuk rujukan Microsoft Excel yang sebelumnya. Kita mulakan tutorial pada kali ini. Buka perisian Microsoft Excel. Jika anda buka, tampilan permulaannya adalah seperti ini. Excel Microsoft 365. Start screen diperkenalkan di dalam Microsoft Excel 365 ini. Ia terdiri daripada dua panel, yaitu panel kiri seperti yang anda lihat, Home, New, Open, dan panel kanan yang terdiri daripada template-template yang disediakan dan file-file yang telah kita buka sebelum ini. Untuk New adalah blank workbook ataupun menggunakan file baru yang kosong. Open adalah untuk membuka file-file yang telah kita buat sebelum ini. Manakala pada bahagian panel sebelah kanan, anda dapat lihat beberapa template yang disediakan. Jika anda klik More Templates, di situ disediakan pelbagai template yang boleh anda gunakan bergantung kepada keperluan dan kegunaan yang anda kehendaki. Sebagai permulaan, kita klik Blank Workbook. Jika anda perhatikan di sini, Microsoft Excel 365, terdapat beberapa komponen yang perlu anda ketahui untuk memudahkan anda menggunakan Excel 365 ini. Yang pertama adalah Quick Excel Toolbar. Ini adalah Quick Excel Toolbar. Jika anda perhatikan di sini ada Print Preview and Print. Jika anda disambungkan dengan print, anda dapat lihat di situ print yang anda gunakan, save, seterusnya undo, auto save, dan sebagainya. Ini adalah bahagian Quick Access Toolbar. Yang kedua adalah Ribbon Tab. Ribbon Tab adalah kumpulan tools yang dikategorikan mengikut fungsi-fungsinya. Ini adalah disebut sebagai Ribbon Tab. Ribbon Tab terdiri daripada menu-menu, dan setiap menu ini terdiri daripada kategori-kategori yang telah dibahagikan mengikut fungsi-fungsinya. Seperti Ribbon Tab Home, anda dapat lihat situ kategori font, alignment, number, style, dan sebagainya. Begitu juga Ribbon Tab Insert. Terdapat tools-tools yang telah dibahagikan mengikut kategori-kategori tertentu. Semua ribbon tab yang dipaparkan di sini mempunyai kategori-kategori tertentu. Komponen seterusnya ialah formula bar. Formula bar adalah menunjukkan data sel yang aktif dan tempat menulis formula untuk Excel. Ini disebut sebagai formula bar. Jika anda tulis di salah satu sel pada bahagian bawah tersebut, di ruang kerja sel tersebut seperti nombor 1, secara automatik di formula bar akan ditunjukkan nilai ataupun data yang terdapat di sel yang aktif. Ruangan ini juga digunakan untuk menulis formula untuk Excel ini. Seterusnya worksheet area ataupun workspace. Workspace adalah terdiri daripada kolom dan baris. Tempat ini juga dikatakan sebagai ruang kerja untuk menulis data dan sebagainya. Workspace ini
terdiri daripada dua, iaitu kolom. Okay, ini disebut sebagai kolom ataupun lajur. Okay, daripada A, B, C dan seterusnya. Dan seterusnya pada bahagian ini, okay, ini disebut sebagai baris. Okay, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini disebut sebagai baris. Okay, ini adalah komponen workspace ataupun worksheet area. Komponen seterusnya ialah rujukan sel ataupun reference cell. Okay, rujukan sel menunjukkan kedudukan sel yang aktif. Okay, ini adalah rujukan sel. Kita boleh type rujukan sel ini untuk menuju kepada sel yang kita kehendaki. Okay, sebagai contoh, pada sel ini, okay, ini adalah sel C bagi kolom dan 3 bagi baris. Okay, jadi sel yang aktif ini disebut sebagai sel C3. Pada bahagian rujukan sel juga, okay, jika anda mempunyai file ataupun data yang luas di dalam sesebuah sheet, okay, di dalam sesebuah workspace ini, anda boleh typekan pada bahagian rujukan sel ini untuk menuju ke sel-sel yang tertentu. Sebagai contoh, anda typekan situ Z50 dan tekan Enter. Okay, secara automatik dia akan berada di Z50 di sini. Komponen seterusnya ialah workbook. Okay, workbook ataupun halaman yang terdiri daripada worksheet. Pada bahagian ini, okay, anda boleh menambah seberapa banyak sheet yang anda kehendaki dengan hanya menekan butang plus di sini. Okay, new sheet. Dia akan membentuk satu sheet yang baru. Okay, begitulah seterusnya. Okay, pada sheet ini, okay, anda boleh menukar nama sheet dengan right click dan pilih rename. Dan anda boleh tulis nama pada sheet tersebut, sebagai contoh test 4 di situ. Dan nama pada sheet tersebut akan tertera. Okay, begitu juga anda boleh delete sheet ini dengan hanya right click dan delete sheet. Okay, secara automatik sheet yang di-delete akan hilang. Okay, pada sheet ini juga, okay, anda boleh memindahkan kedudukan sheet ke depan ataupun ke belakang. Okay, itu adalah fungsi yang berkaitan dengan workbook. Komponen yang seterusnya pada bahagian Excel ini ialah ini, komponen zoom. Okay, di sini anda boleh mengecilkan dan membesarkan ruang kerja ini. Okay, anda perhatikan, jika anda klik, ia akan menjadi lebih kecil. Dan jika data yang anda typekan di dalam satu worksheet ini luas, okay, anda boleh melihat keseluruhan worksheet dengan klik zoom out di sini. Okay, jika anda klik zoom in, okay, ia akan menjadi besar. Okay, kembali kepada normal seperti ini. Okay, itu adalah fungsi zoom. Okay, itu adalah komponen-komponen penting yang perlu anda ketahui di dalam Microsoft Excel ini. Perkara seterusnya yang perlu anda ketahui ialah berkaitan dengan Backstage View Excel 365. Okay, Backstage View Excel ini adalah tampilan yang muncul ketika kita klik menu file pada ribbon tab. Okey, ini adalah menu file pada ribbon tab. Okey, di sini disenaraikan maklumat yang berkaitan dengan pengaturan file Excel yang sedang kita buka. Okey, kita klik file. Okey, di sini anda dapat lihat seperti info, save as, export to PDF, print, share, export, publish dan close. Okey, dipaparkan juga situ template-template yang boleh digunakan dan file-file yang pernah kita buat di dalam Microsoft Excel ini. Okey, seterusnya kita akan memasukkan data dan membuat beberapa fungsi berkaitan dengan tools-tools yang terdapat di dalam Microsoft Excel ini. Okey, beberapa tools yang mungkin sentiasa anda gunakan di dalam Microsoft Excel ini. Sebelum itu, okay, kita masukkan data dahulu.
Okey, ini adalah data yang kita gunakan sebagai contoh untuk menunjukkan kegunaan-kegunaan formula di dalam Microsoft Excel ini. Okey, yang pertama ialah tajuk pada data ini. Okey, jika diperhatikan, tajuk pada data ini menggunakan banyak sel dalam satu baris. Sel C, sel D, E, F, G dan H. Memandangkan ia menggunakan banyak sel, di sini kita akan menggunakan fungsi merge and center. Anda pilih di sini dan seterusnya select keseluruhan sel sehingga kolom N di situ dan klik pada merge and center. Ini adalah fungsi merge and center. Ia akan berada di tengah-tengah. Untuk membesarkan ruang baris ini, anda boleh tarik pada bahagian baris ini, pada bahagian bawah, tarik ke bawah. Ia akan membesarkan ruang pada sel ini, sel tajuk ini. Seterusnya, anda boleh meletakkan tajuk ini pada bahagian tengah. Anda klik saja pada middle line di sini. Dan seterusnya, anda boleh membesarkan tulisan pada tajuk ini dengan klik bold dan size font di sini. Anda mungkin memilih bergantung kepada kesesuaian pada data ini. Saya pilih 16. Dan seterusnya, jika anda ingin meletakkan baris pada bahagian bawah tajuk ini, anda boleh klik underline di sini. Dan seterusnya, anda juga boleh menggunakan tools font color di sini. Anda boleh pilih color yang terdapat di sini. Seperti ini. Coklat. Ini adalah tajuk pada data ini. Yang seterusnya ialah membesarkan kolom ataupun membesarkan lajur pada data ini. Jika anda perhatikan di sini, tulisan pada Februari ini ia melebihi sedikit pada ruang sel D ini. Jika anda ingin memenuhkan sel tersebut, anda just tarik sel ini seperti ini. Jika tidak, satu cara lagi, anda boleh double klik pada sel ini. Secara otomatik ia akan menjadi fix di dalam satu sel. Fungsi seterusnya ialah, jika anda perhatikan sini, saya tidak menaip semua bulan di dalam satu tahun ini. Kita boleh menggunakan fungsi ini. Kita select Januari dan Februari seperti ini. Dan seterusnya kese ini kita letakkan pada bahagian kanan sebelah bawah sehingga ia menjadi tanda plus di situ. Seterusnya anda just tarik, klik dan tarik sehingga hujung data tersebut. Secara otomatik, semua senarai bulan dalam satu tahun ditulis dalam sel yang telah ditetapkan di situ, ya. Jika anda perhatikan, sebahagian sel tersebut, tulisan pada sel tersebut melebihi ruang sel yang disediakan. Anda just select pada bahagian kolom ini, select ke semua sehingga bulan Disember. Anda just tarik pada bahagian kanan salah satu sel pada bahagian atas tersebut, salah satu sel kolom tersebut. Anda just tarik begini. Secara otomatik semua sel yang telah diselect akan menjadi sama besar, ya. Itu adalah fungsi-fungsi yang boleh anda gunakan di dalam Microsoft Excel ini. Seterusnya kita akan membuat peta pada data ini. Anda just select ruangan data tersebut seperti ini. Seterusnya pada kategori font, anda boleh memilih border untuk data ini. Anda just klik pada bahagian kanan. Seterusnya anda boleh pilih border-border yang anda kehendaki untuk membentuk garis pada data tersebut. Di sini saya memilih all border. Semua data akan terdapat di dalam sebuah table. Seterusnya
Okey, anda juga boleh boldkan border tersebut seperti ini. Anda select dan anda pilih tick outside border seperti ini. Okey, garisan tersebut akan menjadi tebal. Okey, begitu juga pada bahagian jenama font ini. Okey, anda boleh tebalkan bahagian tersebut. Okey, seterusnya, pada bahagian ini, pada bahagian hujung kita boleh letakkan jumlah. Okey, dan pada bahagian bawah ini kita juga boleh meletakkan jumlah ataupun total. Okey, seterusnya, jika ada kolom-kolom yang tidak anda gunakan, okey, seperti ini. Okey, saya tinggalkan satu kolom B di sini. Okey, jika anda tidak menggunakan kolom ini, anda boleh delete kolom ini. Caranya ialah anda select dan right click mouse anda, seterusnya klik delete. Okey, secara automatik kolom B yang kosong tadi telah hilang. Okey, seterusnya kita akan membuat pengiraan untuk keseluruhan data ini. Okey, daripada Januari ke Disember dan seterusnya jumlah smartphone yang terjual pada tahun 2022 tersebut. Okey, caranya ialah anda pergi ke sel di bawah ini, untuk bulan Januari. Seterusnya untuk mengira jumlah jualan telefon pada bulan Januari, anda select pada sel total ini, sel Januari. Seterusnya pada bahagian tools, pada bahagian ribbon tab itu, kategori editing, di situ anda dapat melihat satu tools yang disebut sebagai sum di situ. Anda klik sum, secara automatik fungsi sum tersebut akan memilih keseluruhan data pada bulan Januari. Anda di sini just klik enter. Seterusnya dipaparkan jumlah jualan keseluruhan telefon untuk kedai A pada bulan Januari, iaitu sebanyak 271. Itu untuk bulan Januari. Jika anda ingin menghitung jumlah untuk setiap bulan daripada bulan Februari hingga Disember, anda tidak perlu mengira satu persatu menggunakan fungsi sum tersebut. Di sini saya tunjukkan cara mudah. Anda boleh menggunakan fungsi ini. Anda select pada total bulan Januari tersebut. Seterusnya arahkan cursor pada bahagian bawah sebelah kanan sehingga muncul tanda plus seperti ini. Seterusnya anda just tarik ke kanan sehingga bulan Disember. Seperti ini. Secara automatik keseluruhan jumlah jualan untuk setiap bulan pada tahun 2022 daripada Januari hingga Disember akan terpapar. Itu cara mudah untuk membuat pengiraan di dalam Microsoft Excel. Begitu juga jumlah jualan untuk setiap jenama yang terdapat di kedai tersebut. Kita select pada bahagian jumlah di sini untuk telefon Samsung. Kita select sini. Kita gunakan fungsi sum tersebut ataupun kita boleh typekan terus di situ sama dengan dan typekan sum kurungan. Di situ diberikan rujukan number 1, number 2. Di sini anda boleh select daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Seterusnya tutup kurungan dan klik enter. Secara automatik dipaparkan jumlah jualan telefon Samsung untuk bulan Januari sehingga Disember untuk kedai A ini, iaitu sebanyak 2,639. Untuk jenama-jenama yang lain, anda boleh menggunakan fungsi ini, iaitu klik pada jumlah untuk Samsung dan arahkan cursor anda sehingga muncul tanda plus dan tarik ke bawah seperti ini. Secara automatik di situ akan dipaparkan keseluruhan jumlah jualan mengikut brand telefon yang dijual pada kedai A tersebut. Itu adalah beberapa fungsi yang terdapat di dalam Microsoft Excel 365 ini yang memudahkan anda untuk membuat pengiraan dan membuat data statistik berkaitan apa saja yang anda kehendaki. Seterusnya, kita akan belajar pula fungsi bagaimana untuk meletakkan color pada setiap baris ataupun kolom di dalam data ini.
Okey, sebagai contoh, jika anda ingin meletakkan warna pada kolom ini, anda just select keseluruhan kolom seperti ini dan anda pilih fill color di situ. Anda boleh pilih apa sahaja color yang anda kehendaki. Anda boleh pilih. Sebagai contoh, saya pilih color ini untuk bulan Januari. Jika anda memilih color ini untuk bulan-bulan yang lain, secara berselang, anda juga boleh menggunakan taktik ini, iaitu anda select pada bulan Mac ini dan pada keyboard anda klik Ctrl dan jangan lepaskan, seterusnya select pada bulan Mei, bulan Julai secara berselang, bulan September, bulan November. Seterusnya lepaskan pada keyboard anda dan seterusnya pilih warna yang anda kehendaki di situ ya. Seperti ini. Seterusnya anda boleh juga lakukan untuk bulan-bulan yang belum dicolorkan seperti ini. Anda select, klik Ctrl pada keyboard dan select pada bulan April, June, August, Oktober, Disember. Seterusnya fill color. Color yang anda kehendaki seperti ini. Saya memilih warna hijau contohnya. Ini adalah untuk menghias tabel anda mengikut warna yang anda kehendaki. Pada bulan ini juga anda boleh letakkan color. Sebagai contoh, color biru ini. Dan pada ruangan jumlah juga anda boleh letakkan color. Seperti ini. Itu adalah fungsi-fungsi tools yang sering anda gunakan di dalam Microsoft Excel ini. Rasanya itu saja berkaitan dengan Microsoft Excel 365 sebagai pengenalan. Kita akan teruskan lagi pada video-video yang seterusnya berkaitan dengan Microsoft Excel ini. Kerana dalam Microsoft Excel ini terdapat banyak fungsi-fungsi yang lebih mencabar, yang lebih interaktif, yang lebih memudahkan anda untuk membuat data dan menganalisis data di dalam Microsoft Excel ini. Diharapkan video ini memberi manfaat untuk anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.